Bulan nasyid kita pula di Malaysia ni. Bah kata lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Mereka boleh menghafal begitu baik. Kita kadang-kadang alhamdulillah dah nak mula menghafal tuan-tuan. Dan ini ada tempat untuk menghafaz. Kita bersegeralah untuk menghantar anak-anak kita ke sini. Kerana teknik menghafaz ni bukan cara hafazan begitu mudah. Ada tip-tip dia yang perlu diperketengahkan. Para hadirin, kita tak usah hafal Quran tuan-tuan. Kadang-kadang kita lah, saya mengingat diri saya, nak hafal bulan Islam pun tak boleh. Nasib baik ada Rabiul Awal. Kerana apa kita hafal? Maulud Nabi Ustaz. Nasib baik ada namanya Muharram. Kita tahu kerana apa Ustaz? Ada Ma'al Hijrah Ustaz. Nasib baik ada bulan Ramadan. Kenapa tahu bulan Ramadan? Biru biji kundang perut Ustaz. Nasib baik ada Syawal. Syawal mengapa anda hafal? Hari Raya Ustaz, Raya Ustaz. Dia hafal. Nasib baik ada orang masih ingat bulan Rejab kerana ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi bila tanya bulan Islam yang lain, banyak yang nganga tuan-tuan perempuan. Tanya bulan Masihi, January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Dia boleh hafal, aku pun hafal. Tapi tanya bulan Islam, Allahu Akbar, nganga Syekh, nganga. Tu saya menyatakan lagi baru ada CD lagi keluar tuan-tuan, nyanyi lagu Islam, bulan Islam. Apa kata Yusuf Islam? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, di zaman Islam. Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab and Sya'ban, Ramadan and Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah, di zaman Islam. Habis 12 bulan tuan-tuan. Macam kita boleh buat adik-adik sekali jalan. Boleh? Sekali jalan insya-Allah. Boleh? Diam tadi setuju tu. Kalau remaja tak ada, retua pun boleh. Sama-sama insya-Allah. Wahid, Itsnain, Thalatha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, di zaman Islam. Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab and Sya'ban, Ramadan and Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah, di zaman Islam. Masih lagi aku seorang juga lagi tuan-tuan. Mana negeri pun macam tu lah tuan-tuan. Jadi kena didik makcik. Anak-anak kita yang tak mau hafal lagi kena didik. Sambil mereka menghafal A-L-O-N-G. Alung nak keluar balik dah ni. Doraemon confirm. Ultraman confirm. Ini kita nak ajak adik-adik kita menghafal. Ni Spiderman pula nak keluar. Spiderman tu. Jadi sebelum mereka dimasuki dengan ideologi barat ni tuan-tuan, kita kena ingat perlu hafal benda-benda yang baik ni bapa rahimakumullah. Sebab itu kalau kita melihat orang-orang Arab ni kuat hafal, sehingga kan mereka disebut sebagai Ayyamul Arab. Mereka mengingati silsilah, iaitulah susur galur keluarga mereka hingga ke beberapa generasi. Mereka menghafal syair-syair masyhur yang diucapkan oleh penyair-penyair terkenal dari kalangan mereka. Ini merupakan satu keistimewaan bagi mereka. Walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak pandai untuk mengarang syair, tidak tahu menulis dan membaca yang bertulis. Walau bagaimanapun Allah bekalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sebagaimana yang kita tahu sebagai kitab panduan dan petunjuk. Ketinggian bahasa Al-Quran dan keindahan struktur ayatnya serta ketepatan maknanya mengatasi kebolehan orang Arab pada masa itu dan yang ada hingga pada hari ini. Para hadirin, sebab itulah kita katakan tadi bahawa Rasulullah adalah Sayyidul Hufaz, penghulu segala penghafaz Al-Quran. Dalam jangkanya kita melihat baginda tidak boleh menulis, tidak boleh membaca, seorang yang ummi. Tapi baginda lah orang yang mula-mula sekali menghafaz Al-Quran, sebagaimana yang kita maklum, iaitu wahyu pertama diturunkan oleh Allah 5 ayat daripada surah Al-Alaq.
baginda terus menghafaznya. Demikianlah apabila turun lagi wahyu selepas daripada itu, baginda terus sahaja menghafaznya. Kadang-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu nak menghafaz sangat, begitu gairah sangat, takut terlupa, sehingga tak sempat habis malaikat Jibril dalam keadaan membaca sepotong ayat, maka baginda telah mengikuti bacaan itu supaya dengan dapat terus menghafaznya. Para hadirin sekalian, sehingga keadaan ini telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19 yang bermaksud, janganlah kamu Muhammad, maknanya juga kepada kita sebagaimana ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk segera membaca Al-Quran. Kalau dalam konteks ketika ayat ini turun menyatakan semasa Jibril sedang membaca, sesungguhnya kami akan menghimpunkannya ke dalam dada kamu dan menetapkan bacaannya di lidah kamu. Maka apabila kami membacanya dengan perantaraan Jibril, maka ikutilah bacaannya. Kemudian kamilah yang akan menerangkannya sehingga engkau mengerti. Ini suatu petanda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gigih dalam usahanya menghafaz Al-Quran. Baginda berjaga setiap malam, baginda bersembahyang dan membaca Al-Quran dalam sembahyang sehingga bengkak-bengkak kakinya. Inilah para hadirin, sebagai kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita yang bahawasanya mereka-mereka yang begitu, yang disebut oleh sebagai penyimpan dalam dada mereka Al-Quran, dah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Saleh, disebut sebentar tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Royhan, bagaimana kelebihan-kelebihan para hafiz Quran ini. Dan sebagai suatu peringatan yang diceritakan dari Abdullah ibn Mas'ud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, yang bagi lihamilin Al-Quran an ya'rifa bilailihi idzan nasu sunaimun wa binaharihi idzan nasu muftirun wa bihaznihi idzan nasu yafrahun wa bibukaihi idzan nasu yadhhakuna wa bisamtihi idzan nasu yakhudun wa bikhushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala. Yang bermaksud sewajarnya bagi orang yang menanggung, yakni menghafal Al-Quran, mengetahui malamnya, yakni memeliharanya pada waktu malam, di mana manusia sedang tidur, siangnya di mana masa manusia sedang berbuka, kedukaannya di masa manusia sedang bersukaria, tangisnya di masa manusia sedang bergelak ketawa, diamnya di masa manusia sedang berbual-bual, dan mengetahui khusyuknya di masa manusia sedang bermegah-megah. Para hadirin, inilah antara peringatan Allah terhadap ahli Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan, kita dinyatakan pada malam orang sibuk tidur, tetapi bagi mereka yang rajin menghafaz Quran sesuai pada waktu 2/3 malam, mereka akan bangun dan mereka akan membaca Al-Quran. Seterusnya mereka akan memanggil sahabatnya untuk mentasmi'kan Quran dan sebagainya lagi. Ada yang bertalaki dan musyafahah. Di saat ketika mungkin ada manusia yang sedang melihat Euro 2004, Spain vs Croatia, Germany vs England, dan rakan-rakan yang sama waktu dengannya. Ahli Al-Quran bangun ketika itu untuk terus menghafaz Al-Quran. Begitu jugalah dalam saat manusia yang disebut tadi dalam keadaan gelak ketawa. Tetapi tuan-tuan perempuan, dalam keadaan manusia bergelak ketawa, ahli Al-Quran sentiasa menangis. Sebab tu kita tengok para hadirin, Imam Syekh Su'ud Syurin, imam di Mekah, tuan-tuan, kalau baca Al-Fatihah dah mula menangis dah. Belum lagi start kalau tengok sembahyang tarawih ke sembahyang apa-apa, live telekas dalam televisyen atau kita beli VCD live sembahyang daripada Mekah, tengok Imam Su'ud Syurin ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik tu berpuluh kali tuan-tuan. Tak boleh pergi terus Malik Yaumiddin. Kalau kita macam Too Fast and Too Furious punya laju Al-Fatihah tu tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok para hadirin,
imam yang masih ada hidup sekarang ni, Imam Al-Haramain, kalau kita tengok, nak baca Al-Fatihah pun tak sanggup dia nak baca. Kerana apa? Dia tadabbur, meneliti makna ayat. Malik Yaumiddin, kaulah raja hari pembalasan. Apakah yang sedang dipikirkan? Malik, Malik, patah balik. Malik, menangis lagi, patah balik. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita sambil